Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. InsyaAllah pada pagi ini kita baca dari surah As-Sajdah, sambungan dari ayat yang ke-25 atau 24 sikit lagi mari benar. Bolehlah kita baca banyak sikit lah, kita ambil daripada 23 untuk bacaan, dapat banyak sikit. Surah 32 daripada ayat 23 insya-Allah. Muka surat 417. Jumpa belakang. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ فَلَا تَكُنْ فِي مِرْيَةٍ مِّن لِقَائِهِ وَجَعَلْنَاهُ هُدًى لِبَنِي إِسْرَائِيلَ وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُوقِنُونَ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ يَفْصِلُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فيما كانوا فيه يختلفون أَوَلَمْ يَهْدِ لَهُمْ كَمْ أَهْلَكْنَا مِنْ قَبْلِهِمْ مِنَ الْقُرُونِ أَوَلَمْ يَهْدِ لَهُمْ كَمْ أَهْلَكْنَا مِنْ قَبْلِهِمْ مِنَ الْقُرُونِ يَمْشُونَ فِي مَسَاكِنِهِمْ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ أَفَلَا يَسْمَعُونَ أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّا
فنخرج به زرعا فنخرج به زرعا تأكل منه أنعامهم وأنفسهم أفلا يبصرون ويقولون متى هذا الفتح إن كنتم صادقين قل يوم الفتح لا ينفع الذين كفروا إيمانهم ولا هم ينظرون فأعرض عنهم وانتظر إنهم منتظرون Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, sekali lagi kita merafa'kan setinggi-tinggi puji dan syukur bagi Allah Subhanahu wa taala yang Maha Pencipta, yang Maha Penguasa, yang Maha mentadbirkan seluruh alam semesta. Dialah Allah yang Maha Agung dan tidak ada sesuatu pun yang setanding setara dengannya. Selawat dan salam ke atas Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga atas ahli keluarga baginda, para sahabatnya dan para pengikutnya yang setia sehinggalah ke hari kiamat. Alhamdulillah. Alhamdulillah juga kerana Allah bagi kepada kita kenikmatan antara yang paling agung, iaitulah nikmat iman dan Islam, dan nikmat boleh membacakan ayat-ayat suci Al-Quran yang merupakan kalam firman dari Tuhan. Itu Allah Subhanahu wa taala telah berfirman kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah turunkan wahyu. Ada yang Nabi mendapat melalui perantaraan Jibril alaihissalam, dan ada yang Nabi sallallahu alaihi wasallam dapat secara langsung dari Allah Azza wa Jalla. Lalu wahyu itu diturunkan untuk sekalian manusia. Wahyu itu untuk sekalian manusia, bukan untuk kumpulan-kumpulan tertentu dari kalangan manusia. Tak. Asalnya dia adalah untuk sekalian alam. Cuma di kalangan manusia ni ada yang terima, ada yang tolak. Di kalangan mereka ada yang beriman, ada yang kufur. Sedangkan Allah Ta'ala utuskan Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk sekalian alam. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Tidaklah aku utuskan kamu melainkan sebagai rahmat untuk sekalian alam. Dalam ayat yang lain Allah Ta'ala sebut, "Qul," katakanlah wahai Muhammad, "Qul ya ayyuhan nas," wahai sekalian manusia, "Inni rasulullahi ilaikum jami'a."
sesungguhnya aku ini Rasul utusan Allah untuk kamu sekalian, sekalian manusia. Namun sebagaimana yang kita baca dalam ayat sebelum ni, ada sebahagian kalau Allah Ta'ala nak jadikan semua beriman, boleh. Tapi Allah telah meletakkan satu ketetapan bahawa manusia ni tak seperti makhluk-makhluk yang lain. Manusia ni Allah bagi akal, Allah bagi nafsu. Dalam hati dia tu dia kena lawan nafsu, dia kena guna akal dia, dan yang paling utama ialah dia kena minta hidayah, petunjuk dari Allah Subhanahu Wa Taala. Maka mereka beriman kepada Allah dalam keadaan mereka ni diuji oleh Allah. Sedang makhluk-makhluk yang lain seperti malaikat, binatang, pokok, gunung, langit, bumi, yang semuanya merupakan makhluk ciptaan Allah, mereka ini tidak diberikan pilihan kerana mereka tidak diberikan nafsu. Adapun binatang tidak diberikan akal, jadi dia tidak diperlukan berfikir untuk itu. Dia memang dicipta dalam keadaan bertasbih kepada Allah, kemudian hidup dalam keadaan gitu. Yang diberi akal saja tidak nafsu malaikat, kerja dia beribadat je sepanjang-panjang waktu, tak penat, tak letih. Sebab tu baru ni ada orang share zikir yang memenatkan 70 malaikat selama 1000 subuh. Kan? Pernah dengar kan? Ada? Oh, ada ustaz-ustaz ajar, dia kata ada satu zikir, kalau kita baca sekali, memenatkan 70 malaikat untuk tulis pahala dia selama 1000 pagi. Melampau kan? Tapi bila kita semak balik, ada hujah, ada hadis, tapi hadis tersebut bertentangan dengan Quran. Hadis tersebut sangat dhaif dan bertentangan dengan Al-Quran. Bertentangan macam mana? Allah Ta'ala sebut dalam Quran, walahu man fis samawati wal ard wa man indahu la yastakbiruna an ibadati wa la yastahsirun. Allah Ta'ala kata milik Allah lah segala sesiapa yang ada di langit dan di bumi, dan para malaikat yang ada di sisi Allah, la yastakbiruna an ibadati, tidak pernah sombong dari ibadah kepada Allah, dan mereka tidak penat dan letih. Makna malaikat ni dia buat kerja je, dia tak ada penat. Tapi orang manusia yang penat ni. Balik kepada isu yang kita sebut, bahawa kita ni dicipta oleh Allah Azza wa Jalla dalam keadaan kita diuji, diberi akal, diberi nafsu. Diberi akal supaya kita boleh berfikir dan beribadah kepada Allah sepertinya malaikat. Diberi nafsu seperti binatang untuk Allah uji kita, berjaya ke kita melawan nafsu kita. Maka siapa-siapa yang berjaya akal dia mengalahkan nafsu, maka dia lebih mulia dari malaikat. Tetapi siapa yang mengikut hawa nafsu dalam keadaan menolak akal, dia lebih hina daripada binatang. Sebab nafsu, binatang ikut nafsu kerana tak ada akal. Tapi kalau manusia ikut nafsu dalam keadaan memiliki akal, dia lebih hina dari binatang. Jadi Allah bagi kepada kita akal, Allah bagi kepada kita nafsu untuk Allah uji. Bersama itu Allah turunkan wahyu kepada kita. Melalui siapa? Melalui Rasul utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi alhamdulillah bagi kita yang beriman kepada Allah, beriman kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, satu kenikmatan yang besar bila kita boleh baca ayat-ayat Quran dan kita boleh memahami maknanya, kerana dia adalah kalam yang merupakan firman dari Tuhan yang Maha Agung. Di dalamnya ada petunjuk, di dalamnya ada cerita, di dalamnya ada nasihat, di dalamnya ada perintah dan larangan.
di dalamnya juga ada khabar-khabar akhir zaman dan cerita setelah berlakunya kematian. Lalu manusia ni ada yang beriman dengan tu, ada tak beriman. Dan kita pernah baca di awal surah Sajadah, ada orang tak beriman dengan hari kiamat. Dia kata kiamat ni tak ada. Dia kata kiamat ni tak ada. Jadi Allah Ta'ala kata apa? Ayat yang kita baca hari ni, ayat 25 lah kita, sebab dah 24 tu kita dah baca semalam. Ayat 25, Allah Ta'ala kata, Inna rabbaka huwa yafsilu bainahum yawmal qiyamati fima kanu fihi yakhtalifun. Sesungguhnya Tuhanmu, Allah lah, Tuhanmu sahajalah yang akan memutuskan hukumnya di antara mereka pada hari kiamat. Ada orang kata kiamat ada yang kata kiamat tak ada. Allah Ta'ala kata Allah Ta'ala akan putuskan. Ada ke tak ada? Allah Ta'ala kata ada. Jadi kekuasaan tu milik Allah. Satu. Yang kedua, mereka kata buat benda ni baik, buat benda ni buruk. Ada orang kata menyembah Allah tu baik, ada orang kata menyembah Allah tu tak baik. Ada orang kata menyembah berhala tu baik, sedang menyembah berhala tu tak baik di sisi orang lain. Allah Ta'ala kata di hari akhirat Allah Ta'ala akan tentukan. Keputusan tu milik Allah. Tapi kita ni alhamdulillah yang beriman dah tahu dah cerita akhirat ni. Orang yang tak tahu cerita akhirat, sampai hari akhirat baru tepuk dahi, alamak rupa-rupanya akhirat ni ada. Lepas pada tu alamak rupa-rupanya Tuhan yang selama ni disembah ni Tuhan yang tidak benar. Dia kata alamak, dia sangka dia buat benda selama ni benda baik, rupa-rupanya yang disembah selain dari Allah tak ada kuasa. Rupa-rupanya yang buat baik kerana selain Allah tak akan dapat pahala. Rupa-rupanya syurga itu milik Allah, bukan milik Tuhan selain dari Allah. Rupa-rupanya neraka itu juga milik Allah, dan Allah Ta'ala akan humbankan ke dalam neraka orang yang tak beriman kepada Allah. Jadi Allah Ta'ala yang memutuskan, bukan kita. Kalau kita semua orang nak masuk syurga, kalau boleh semua, kalau tanya kita, ya Allah kenapalah, kalau boleh semua orang masuk syurga ya Allah, memanglah. Tapi Allah Ta'ala dah letak satu ketetapan, la'amla'anna jahannama minal jinnati wan nasi ajma'in. Allah dah ada satu ketetapan. Waktu dia cipta manusia dan jin, dia ada satu ketetapan, ada di kalangan manusia dan jin yang akan masuk neraka. Tapi bukan sebab Allah Ta'ala saja-saja nak buat, kerana Allah Ta'ala dah tetapkan dia nak buat manusia dalam keadaan diuji. Yang beriman saja masuk syurga, yang tak beriman akan diumban ke dalam neraka. Itu ketetapan dari Allah. Dan Allah Ta'ala akan memutuskan benda ni di hari akhirat. Dunia ni masih okey. Dunia ni tak beriman ke baik ke jahat ke, semua hidup sama. Ini bukan lagi dunia hari orang panggil pengadilan. Orang kata dunia ni tak adil. Memang sebab dunia bukannya tempat keadilan ditegakkan. Dunia ni hanya sekadar tempat kita hidup berjalan sebentar. Ada orang buat baik, dia tak dapat balasan kebaikan dia di dunia. Ada orang buat jahat, dia tak dapat hukuman kejahatan dia di dunia. Pasal apa? Sebab dunia belum lagi dipanggil ardul jaza, hari pembalasan. Dunia ni hanya hari ujian. Maknanya semua orang boleh masuk periksa, semua orang boleh jawab periksa, semua orang boleh hantar ke tahap periksa. Markah belum lagi. Orang yang belajar pun boleh masuk periksa, orang yang tak sekolah pun, pergi sekolah jarang-jarang pun boleh masuk periksa. Tak, dunia ni sekadar tempat ujian. Jadi jangan tertipu dengan senang lenangnya orang yang tidak beriman. Kerana
mereka belum lagi berada dalam pembalasan. Jangan kita tengok orang jahat duk senang lenang, oh happy lah dia sebab dia buat jahat tau. Pukul orang tu, jahat orang ni, ambil harta orang tu, happy lah dia sebab tak ada orang tangkap. Memanglah, sebab belum lagi diadili. Cuba tengok bila ada kena tangkap dengan kari tu, muka pun tunduk, tu baru hukuman dunia. Sampai hari akhirat lagilah. Jadi Allah Ta'ala sebut dalam surah ni, keputusan akhir pada apa yang diperselisihkan oleh manusia ni, keputusan itu ada di tangan Allah, dan Allah Ta'ala akan putuskan dia di hari akhirat nanti. Inna rabbaka huwa yafsilu bainahum yawmal qiyamati fima kanu fihi yakhtalifun. Bahkan bukan setakat hukum-hukum agama, hukum-hukum dunia yang diperselisihkan juga akan diadili oleh Allah di hari akhirat. Orang ni kata tanah tu milik dia, kawan ni kata tanah tu milik dia, dia pun rapah lah. Dia rapah macam mana? Sejengkalnya di hari akhirat tetap Allah Ta'ala akan ambil balik hak tu, berikan kepada Tuan yang berhak. Sejengkalnya, RM1 pun, 1 sen pun Allah Ta'ala sebut, satu, faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Siapa yang buat satu kebaikan sebesar zarah, kecil je, dia akan dapat tengok di hari akhirat. Wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Siapa yang buat sekecil-kecil zarah keburukan, juga akan dia lihat di hari akhirat nanti. Bukan setakat tu, jadi keadilan Allah hatta dalam bab binatang dengan binatang, manusia dengan binatang lagi ya. Binatang dengan binatang pun, dulu binatang yang ada tanduk, dia pergi cederakan binatang yang tak ada tanduk. Akhirat nanti Allah Ta'ala akan tukar pula. Yang dulu ada tanduk jadi tak ada tanduk, yang dulu tak ada tanduk jadi ada tanduk. Lalu Allah Ta'ala suruh adili, dibalas qisas. Binatang yang dulunya cedera, hari ini dia membalas balik perbuatan itu. Kalau manusia dengan binatang, lagilah. Kata Nabi SAW, ada seorang perempuan masuk neraka disebabkan seekor kucing. Dia kurung kucing tersebut, dia tak bagi makan, dia tak bagi minum, dan dia tak lepaskan kucing tu untuk cari makanan sendiri, sehingga akhirnya kucing tu mati. Maka di hari akhirat masuk neraka wanita tersebut disebabkan kucing itu. Kata Nabi SAW, itu keadilan yang Allah Ta'ala jamin. Allah Ta'ala sebut keadilan dia, wala yazlimu rabbuka ahada. Allah yang maha adil ni, dia tidak akan menzalimi sesiapa pun. Sama ada hak tu daripada milik Allah, Allah Ta'ala akan tunaikan hak tu, ataupun hak sesama makhluk, Allah akan jamin tidak ada makhluk yang dizalimi. Bila tu? Hari akhirat. Hari akhirat. Lepas tu kita minta dengan Allah, kalau ada kezaliman yang kita buat dengan manusia, kita minta ampun kepada Allah, dan kita minta maaf dengan manusia. Boleh tak awak maafkan saya? Pasal apa? Sebab siapa-siapa yang bawa nak selesai di mahkamah Allah, susah. Baiklah kita maaf-maaf di dunia ni, akhirat sana, dia punya bicara tak boleh nak bayar. Segunung emas pun tak boleh nak bayar. Zaman dunia boleh minta maaf dengan orang, pergi belanja makan, tak apa dah. Betul tak? Kita minta maaf lah, gini. Masa muka dia tak nak bagi maaf, tak apalah, saya belanja makan. Ya ke? Ya, boleh. Mari jom kita pergi belanja. Nak makan apa? Makanlah apa-apa dah. Barulah mudah kita pergi belanja makanan, nasi Arab sepinggan RM50. Pergi makan. Dia pun happy seronok. Maaf okey, maaf, beres. RM50 settle. Akhirat bayar segunung emas pun orang tak terima.
Akhirat segunung emas, bukan setakat segunung emas, seisi bumi daripada harta. Allah Ta'ala sebut, innal ladzina kafaru law anna lahum ma fil ardi jami'a wa mithlahu ma'ahu liyaftadu bihi min azab yaumil qiyamah ma tuqabbila minhum. Orang kafir sampai hari akhirat dia bawa harta. Kalaulah harta dia ada seisi bumi dan ada lagi satu gedung seisi bumi, 2 isi bumi harta dia, lalu dia nak guna harta tersebut untuk bayar ikat jamin dari azab Allah, dia nak bayar tebusan diri dia, ya Allah selamatkan aku daripada neraka, aku nak masuk syurga, ya Allah ni harta aku 2 isi bumi. Allah Ta'ala kata, aku tak terima. Allah lagi kaya, Allah tak terima tu benda-benda tu. Macam cerita Nabi Sulaiman semalam lah, Siti Balqis hantar hadiah, dia kata, mu hantar hadiah, Allah bagi kat aku lagi baik daripada yang nak bagi. Jadi hari akhirat kalau nak bayar dengan harta benda dah tak boleh. Bayaran akhirat adalah harta, pahala dan dosa. Boleh bayar dengan pahala, tak boleh bayar ambil dosa. Nah, ini akhirat punya situasi. Kerana yang memutuskan Allah. Nak lari tak boleh. Nak lari tak boleh. Jadi mandi Nabi SAW kata, kalau nak minta maaf, minta maaf sekarang. Jangan tunggu hari akhirat. Tunggu akhirat payah. Tunggu dunia, minta maaf sekarang. Kalau nak kena bayar, bayar di sudut mana? Belanja kau. Harta ni saya dah terambil tanah jekah dulu. Saya tak tahu gini. Rumah dah buat dah, takkan nak robah rumah. Boleh tak saya nak bayar? Berapa ni? Kira-kira harga 50,000 harga tanah. Bayarlah. Baiklah, ni kita settle. Akhirat nanti, nak pikul tanah 7 lapis lagi. Nak menghadap Allah Ta'ala dengan benda tu. Dahsyat. Jadi cerita akhirat ni bukan cerita main-main. Kita berlindung kepada Allah dari azabnya yang sangat mengerikan. Dan kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala dari rahmat dan kasih sayangnya agar Allah Subhanahu wa taala masukkan kita semua ke dalam syurganya yang kekal abadi buat selama-lama. Baik, lalu Allah Subhanahu wa taala sebut dalam ayat yang ke-26, awalam yahdi lahum kam ahlakna min qablihim minal qurun. Tidakkah mereka melihat, awalam yarau, belumkah lagi ternyata kepada mereka yang kafir itu bahawa kami telah binasakan berapa banyak dari kaum-kaum yang kufur dan ingkar. Kalaulah manusia ni dia perhatikan sejarah dunia. Sejarah dunia ni sebenarnya bukan kita yang paling maju. Bukan kita yang paling maju. Dah ada dah tamadun-tamadun yang lebih maju daripada kita. Sehingga hari ni orang duk fikir macam mana orang boleh buat piramid tu. Orang duk fikir macam mana orang boleh buat tu. Apa tu? Tamadun dekat dengan Amerika Selatan tu nama apa? Ika ke nama dia. Kat Mayan, tamadun Mayan, jumpa kalender Mayan tu macam-macam dia mau tafsir. Tamadun yang hebat. Sehingga ada orang buat teori ni alien yang bina. Dia punya kagum tu. Tapi kalau kita fikir macam mana tamadun yang hebat itu akhirnya hilang, binasa. Padahal mereka pernah memiliki tamadun yang hebat. Ada cerita yang kita tahu, ada cerita yang kita tak tahu. Tapi mereka ni orang-orang yang telah terdahulu daripada kita akhirnya binasa. So bila kita perhati cerita-cerita ni, ada sebab berlakunya banjir besar, tenggelam habis, binasa semua. Ada sebab berlakunya ribut taufan sehingga akhirnya bergelimpangan mati semua.
ada sebab datangnya hujan daripada langit atau meteor daripada langit jatuh habis pupus semua. Kalau kita yakin bahawa semua tu kerja Tuhan dan tidak ada yang mampu nak buat macam tu seperti mana Tuhan, tu benda tu Tuhan je boleh buat. Banjir ni Tuhan je boleh buat. Gempa bumi ni Tuhan je boleh buat. Manusia tak mampu nak goncang bumi. Bina satu alat goncang bumi, tak goncang bumi. Bina satu alat nak turunkan hujan begitu banyak, tak berlaku. Allah kita nak angkat 2 baldi gini, kiri kanan berat ada 2 baldi. Bayangkan Tuhan tahan air satu empangan tu di langit tak jatuh. Turun tu banjir sampai. Betul saya bila tengok benda ni memang tanda kekuasaan Tuhan. Bayangkan kita nak angkat 2 baldi tu tak mampu. Allah tahan air satu empangan di langit tak jatuh. Dia bawa pula awan tu pergi ke mana-mana. Lepas tu siram pula bumi sampai ada waktu banjir penuh lembah tu. Yang boleh buat benda tu Tuhan je. Tuhan dia boleh buat benda tu, manusia tak boleh. Jadi balik kepada cerita, telah berlaku banjir besar, telah berlaku gempa bumi, telah berlaku tanah runtuh, telah berlaku. Ini semua kerja siapa? Nama dia kerja Tuhan. Then why? Pasal putih sikit. Kenapa Tuhan buat? Kita perhati semua bentuk-bentuk musibah yang berlaku dengan disebabkan kemurkaan Tuhan bila manusia menyembah sesuatu selain daripada Dia. Hancur. Cuma kenapa zaman ni tak berlaku gitu? Akhir zaman ni dia diberi tangguh. Tak seperti mana zaman dulu. Diberi tangguh maknanya kita ada banjir, tapi banjir kita tak menenggelamkan seluruh bumi. Kita ada gempa bumi, tapi gempa bumi itu tidak menghancurkan seluruh penduduk. Kita ada ribut taufan, tapi ribut taufan tu masih lagi ada tersisa piung-piung bangunan, rumah selamat ada. Kalau zaman dulu, kalau mari banjir, Allah Ta'ala turun banjir, seluruh bumi tenggelam. Banjir zaman Nabi Nuh, tak ada permukaan bumi yang selamat melainkan orang yang duduk di atas bahtera Nabi Nuh. Kalau zaman kaum Samud, kaum Ad ni turun bunyi orang panggil apa? Teriakan, datangnya gempa, teriakan yang sangat-sangat mengerikan. Datang pula ribut taufan bertalu-talu selama 7 hari 8 malam. Sehingga akhirnya setelah habis benda tu berlaku, semua mati bergelimpangan, tak tinggal walaupun seorang. Dulu bila turun hujan batu daripada langit ataupun apa tu dibongkarkan langit, bumi diangkat ke langit, kemudian diterbalikkan bumi, tanah mereka diterbalikkan sehingga orang duduk atas tu berjatuhan, kemudian dihempak pula dengan bumi tersebut. Seperti yang berlaku kepada kaum Nabi Lut, kaum Sodom, habis tak tinggal seorang. Zaman tu dah hancur lebur lah. Tapi zaman kita ni Allah Ta'ala bagi tangguh. Sebab pertama, sebab kita ni umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad minta dengan Allah, rahmat Allah lebih, sehingga Allah Ta'ala bagi kepada kita, Allah tidak akan azab seperti mana azab kaum terdahulu. Tapi bukan maknanya selama-lamanya Allah hanya tangguhkan azab sampai hari akhirat mereka, atau sampai mereka mati, sampai hari akhirat mereka akan menerima azab yang mengerikan seperti mana yang telah Allah janjikan. Jadi zaman lain ini orang tak kena azab bukan sebab tak ada Tuhan dah. Sebab Allah sebagai Tuhan telah meletakkan satu rahmatnya kepada umat akhir zaman, kerana ini adalah umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Sejarah dah ada. Fir'aun tu hebat-hebat. Fir'aun tulisan ada gini macam-macam istana dia. Orang buat ilustrasi tu. Sphinx hok rimau hok duduk kepala orang tu. Tu penjaga dia. Hok bangunan hok dia jaga asal istana tu besar lagi daripada. Macam-macam orang buat tiang-tiang. Maknanya tamadun dia tu hebat. Tapi di mana akhirnya kesudahan Fir'aun yang hebat itu? Mati lemas di laut. Lepas mati lemas di laut, habis dengan bala tentera dia pun mati lemas. Akhir sekali tamadun dia pun habis, hilang. Yang tinggal adalah piramid. Orang boleh tengok. Jadi Allah Ta'ala sebut pada kita ni, awalam yahdilahum. Apakah mereka ni belumkah lagi ternyata kepada orang-orang kafir itu? Kam ahlakna min qablihim minal qurun. Berapa banyak dah kami binasakan orang-orang kafir pada zaman dahulu daripada mereka. Yamshuna fi masakinihim, padahal mereka sekarang berulang alik melalui tempat tinggal kaum-kaum tersebut. Orang Arab Mekah ni, dia bermusafir nak pergi berniaga. Dia berniaga di Syam dan dia berniaga di Yaman. Waktu dia nak pergi ke Syam pun dia lalu, waktu dia nak balik ke Yaman pun dia lalu. Dia lalu tempat mana? Dia lalu tempat kaum yang diazab. Ni Lalani ni orang duduk pergi happy-happy di satu distrik dekat Saudi, nama dia Al-Ula. Saya pergi dulu lagi, belum dia dah jadi kota pelancongan, saya dah pergi. Al-Ula ni memang kawasan tepi pantai, jalan pesisir pantai, dia ada bukit-bukit batu. Dekat Al-Ula ni dia ada satu kawasan nama dia Madain Saleh. Madain Saleh ni tempat kaum Nabi Saleh. Kaum Nabi Saleh ni kaum Thamud. Kaum Thamud telah dibinasakan oleh Allah. Bila kita pergi tengok bukit-bukit tu, dia nampak macam sarang tebuan, bulat, berlubang-lubang. Bukit batu tu berlubang-lubang. Sebab dia telah dihujani dengan azab dari langit. Adalah ni bukit-bukit yang dipahat, ni jadi bilik, ni jadi dewan, ni jadi ada bukit tu, asal bukit begitu kan. Bukit ni dia pahat jadi macam cendawan. Bulat cendawan. Kata ni, dia kata orang situ dah kata ni tempat dia tambak binatang, dia kata. Ni tempat dia ni dewan, ni tangki air, ni macam-macam. Satu tamadun. Kalau kita biasa tengok Petra di Jordan, Petra pun sama juga, dia pahat bukit. Jadi nak ceritanya apa? Orang Quraisy ni waktu dia berjalan, dia lalu je tempat ni. Dia lalu. Allah Ta'ala kata, mu tak tengok ke bagaimana kami binasakan orang-orang terdahulu, padahal kamu lalu je tempat dia. Tak ambil peringatan, tak insaf. Kita tak gitu. Tak adalah tempat itu, tapi tempat kita mudah lalu kubur tiap-tiap hari itu tak insaf. Kalau kita lah, apakah tidak mendapat hidayah bagi mereka? Betapa banyak orang dah mati di kalangan mereka, padahal mereka lalu di tepi kubur-kubur mereka. Tak insaf lah. Patutnya insaf lah, sepatutnya lah. Tapi muka kita ni gitulah, tengok juga pas tengok kiri pula, tu bangunan indah, nampak hak nu lagi nah, bangunan-bangunan tinggi. Dah lupa dah kepada keinsafan tu. Allahu Akbar. Jadi awalam yahdilahum kam ahlakna min qablihim minal quruni yamshuna fi masakini. Mereka lalu kawasan. Sekarang ni mereka melalui kawasan tersebut. Dia nampak. Orang pergi heran lagi dah. Orang pergi ke piramid happy-happy. Ambil gambar, buat balik lagi patung tu.
balik rumah, letak dalam almari. I was there, dia kata. Betul tak? Dia kata, aku pernah sapa sini, ni patung dia ni. Balik letak dalam rumah. Tak tahu ke mereka adalah satu kaum yang diazab oleh Allah. Kerana berhala-berhala itulah mereka diazab. Tiba-tiba mau beli, payah berhala tu, balik letak rumah sebagai kenang-kenangan. Ni, tak takutlah kita dah. Asyik. Semoga Allah Ta'ala bagi hidayah lah kepada kita. Kita kena tahu sebagai manusia ni, hamba ni, kita kena tahu apa yang Tuhan suka, apa yang Tuhan tak suka. Itu very critical. Kita kena tahu apa yang Allah redha, apa yang Allah murka. Tapi kita tak akan tahu benda tu sehingga kita kembali kepada kitab ataupun kalam dia, firman dia. Sebab tu kita duk baca Quran ni, kita tahu Allah Ta'ala tak suka benda-benda berhala macam tu. Allah Ta'ala tak suka orang semua pokok. Allah Ta'ala tak suka orang semua matahari, bulan, batu dan macam-macam. Allah Ta'ala tak suka. Dia suka apa? Dia suka dia sahaja disembah. Selain daripada dia, tidak boleh disembah sebagai Tuhan. Kalau tidak, dia sangat-sangat murka. Itu benda yang Allah paling murka. Dosa yang Allah paling murka ialah dosa mensyirikkan Allah dengan sesuatu selain Allah. Paling murka. Sehingga dosa ni Allah Ta'ala kata dia tak akan ampunkan sampai bila-bila. Selain daripada dosa ni masih boleh dia ampun. Orang bunuh orang pun Allah boleh ampun. Orang zina Allah boleh ampun. Orang makan rasuah Allah boleh ampun. Orang minum arak Allah boleh ampun. Tapi kalau dia mensyirikkan Allah, dia sembah selain dari Allah, dosa ni Allah Ta'ala paling murka. Allah Ta'ala tidak akan ampunkan sampai bila-bila. Dia kembali kepada Allah di hari kiamat, Allah Ta'ala akan humban dia dalam neraka. Di dalam neraka buat selama-lama-lamanya, tak akan ampun. Orang beriman kepada Allah buat jahat, masuk neraka. Contoh, masuk neraka. Dia jahat, masuk neraka, tapi dia beriman. Dia bakar, dibersihkan sampai akhirnya Allah ampunkan dosa-dosa dia dan Allah masukkan dia ke dalam syurga. Tak apa, pasal dia ada iman. Dosa ni boleh diampunkan. Dosa syirik tak akan diampunkan sampai bila-bila. Ni Allah paling murka. Jadi saya katakan sekali lagi, very critical. Benda yang sangat penting dalam hidup kita selaku seorang hamba yang makhluk yang dicipta adalah untuk kita tahu Tuhan kita ni apa yang dia suka, apa yang dia murka. Kita dengan pasangan kita pun, kalau isteri dia tahu, dia kena tahu suami dia suka apa, suami dia tak suka apa. Pasal apa? Sebab dia nak kepada redha, dia nak kepada kasih sayang. Kita pergi majikan kita pun kita kena tahu, kita kerja pun mana majikan kita suka, mana majikan kita tak suka. Hak dia buat, hak kita buat dia tak suka, jangan buat depan dia. Kalau tidak, saja-saja dia kena buang kerja. Itu majikan manusia. Ni Allah, Tuhan, penguasa alam semesta. Maka tanggungjawab kita hari ini sebagai orang beriman bahawa Allah tu wujud, Allah tu ada. Kita kena tahu apakah yang Allah redha dan apakah yang Allah murka. Nak tahu benda tu, kita tak boleh pandai-pandai kata, Allah suka benda ni. Itu nama dia berdusta atas nama Allah. Lagi dahsyat. Kita tak boleh saja-saja kata Allah tak suka benda ni. Tak boleh juga. Sebab itu berdusta atas nama Allah. Habis itu macam mana? Kita kena kembali kepada wahyu Allah. Yang Allah kata dia suka, kita beriman Allah suka. Yang Allah Ta'ala kata dia tak suka, kita beriman kata Allah tak suka. Jangan kita mereka-reka atas nama Allah. Allah suka perkataan ni, kita kata. Apa dia? Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar. Kita yakin Allah suka benda. Pasal apa? Sebab Nabi bagi tahu ahabbul kalami ilallah subhanallah walhamdulillah Allahu akbar wa la ilaha illallah. Atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam.
perkataan yang Allah paling suka, subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, dan la ilaha illallah. Ataupun kita subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar. 4 perkataan Allah paling suka. Kita tak boleh nak reka. Kalau Nabi bagi tahu, itulah dia. Tiba-tiba kita kata Allah suka zikir kita ni. Zikir siapa? Ustaz saya bagi tahu. Tak boleh. Sebab itu berdusta atas nama Allah. Nampak tak? Tanggungjawab kita tu besar. Maka siapa yang mendapat redha dari Allah, dia tahu. Sebab tu kita tak minta ihdinas siratal mustaqim. Setiap hari kita minta, ya Allah, tolonglah tunjuk kepada kami jalan yang lurus ni. Siratal ladzina an'amta alaihim, jalan orang-orang yang engkau beri nikmat. Allah bagi nikmat, kasih sayangnya, petunjuknya. Ghairil maghdubi alaihim, bukan jalan yang engkau murka, bukan jalan orang yang dimurkai, waladhdallin, dan bukan juga jalan orang-orang yang sesat. Ini tugas kita setiap waktu, setiap ketika. Sampai bila? Sampai kita mati kembali bertemu dengan Allah yang Maha Pencipta. Inna fi dzalika laayatin afala yasma'un. Pada yang demikian itu, pada tempat-tempat yang mereka lalu tu, adanya tanda-tanda kebesaran dan kekuasaan Allah. Afala yasma'un, tidakkah mereka itu mendengar, tidakkah mau mendengar dan juga insaf? Dah lalu dah tu padahal tu. Sekata dia, kita pun kadang-kadang lagu tu macam kita sebut tadi. Inilah yang Allah Ta'ala ingatkan kepada kita. Semoga Allah Subhanahu Wa Ta'ala bagilah taufik dan hidayah kepada kita, untuk kita ni walaupun tidak banyak benda yang kita buat dari ibadat, tapi sekurang-kurangnya janganlah kita banyak pula buat maksiat. Kita ni dia timbang, dia gini tuan-tuan, istilah dia timbang. Tak banyak ibadat dan tak banyak maksiat. Cuma ibadat lebih sikit daripada maksiat. Betul tak? Hak ni sekilo sebunga, hak tu sekilo. Hak sebunga tu menang lagi. Faham tak tu istilah tu? Sudah lama tu bunga mana pula ni. Sekilo sebunga tahu sekilo sebunga. Dia istilah dia kalau orang timbang kena nega 1 kilo point 1. 1.1 kilo kan dia satu. Dia ada garis kat timbang tu. Kat timbangan tu. Dia kata ni kalau kita pergi beli kedai kata ni satu. Kalau sini panggil apa? Sekilo. Sekilo lebih sikit. Sekilo lebih sikit. Kalau lebih sebunga kita panggil sebunga. Dia kata bahasa Kelantan dia panggil apa? Sekilo apa? Tak ada istilah. Sekilo 1, sekilo 2, sekilo 3. Dah. Tak panggil istilah tu. Tak pandang nego dah mana. Kita ni kita kalau kat kampung lah ni, dia tembak sekilo sebunga, sekilo 2 bunga, kita panggil gitulah. Kita panggil istilah bunga. Jadi kalau orang riba apa lagu tu naik bunga tu naik sikit bunga. Istilah bunga tu pernah dengar kan? Tak pernah dengar. Bunga riba tak dengar tak? Dah mai. Ni soleh pula, tak apa, tak macam ni soleh. Dengar pernah lah kan. Jadi naik sebunga, naik sikit tu. Jadi istilah dia, kalaulah kita ni buat amalan tu, kebaikan tu sikit, maknanya sekilo 2 bunga lah kita kata. Sekilo 1.2 kilo. Contoh. Buat maksiat pun tak banyak juga. Sekilo juga maksiat. Jangan kurang sikit daripada ibadat. Kurang-kurangnya hak ni lebih berat daripada yang tu. Jadi maknanya kalaulah kita ni tak banyak buat ibadat, biarlah tak banyak juga buat maksiat. Janganlah kita ni banyak buat maksiat, tak banyak buat ibadat yang tunanya. Ni biarlah kita ni, kalau kita banyak buat maksiat, maka tolonglah banyakkan lagi, buatlah lagi ibadat. Sekurang-kurangnya dia lebih berat. Tapi yang paling baik ialah orang yang meninggalkan maksiat dalam keadaan banyak melakukan taat. Itu yang paling baik.
Tapi kalaulah kita kata kurang tu lebih sikit, biarlah lebih ahli ibadat tu gitu. Kerana apa? Kerana kita sangat-sangat perlu kepada redha Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi buatlah apa yang Allah Taala suka. Ibadat tu ialah segala perkara yang Allah suka dan Allah redha, itulah dia ibadah. Wallahu taala alam. Kita berhenti setakat tu, tak habis juga minggu ni. Tak apalah. Minggu depan ada jeng-jeng sikit ni. Tu baru start, tapi ayah saya akan buat pembedahan di Hospital HUSM Kota Baru. Jadi mungkin minggu depan hari Isnin dengan Selasa tu saya tak ada lah. Saya kena teman dia dekat hospital. Jadi doalah mudah-mudahan Allah Ta'ala permudahkan urusan dan beri yang terbaik lah insyaAllah. Bagi kesembuhan kepada dia. Wallahu ta'ala alam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama.